Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Bertemu kembali ke MA Channel dan kepada yang baru tonton, saya ucapkan selamat datang. Anda bersama saya, Cik Muhammad Azruddin bin Syahudin, Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau Politeknik Odison. Sebelum saya lanjut untuk penerangan pengajaran saya bagi video kali ini, untuk yang mana belum subscribe, sila subscribe, like, share, tekan butang loceng untuk pastikan anda dapat segala maklumat terbaru berkaitan dengan konten-konten yang saya akan upload untuk video ini dan terutama kepada pelajar saya supaya anda alert sebarang pemakluman berkaitan video-video pengajaran yang saya telah letak pada channel ini. So, kita akan pergi kepada slide yang telah saya sediakan untuk pengajaran pada kali ini. Okey? Jom kita tengok. Okey, untuk video kali ini saya akan memberikan penerangan berkaitan dengan chapter 3 iaitu Sustainable Energy Management. Sebelum saya beri penerangan lebih lanjut berkenaan dengan Sustainable Energy Management, saya ingin memberikan sedikit apa yang dikatakan dengan sustainable. Maybe kalangan anda pernah dengar apa itu Sustainable Energy Management, tapi tak tahu apa yang dikatakan dengan sustainable. Dalam bahasa Melayunya, Sustainable Energy Management memberi maksud kepada pengurusan tenaga lestari ataupun pengurusan tenaga secara lestari. Apa itu sustainable ataupun kelestarian? Ia merupakan satu tenaga yang dihasilkan dan digunakan tanpa mengganggu keperluan tenaga pada generasi akan datang. Contohnya di sini adalah penghasilan tenaga secara semula jadi seperti solar, biogas, biofuel. Ia merupakan satu tenaga yang dihasilkan tanpa memberi kesan terhadap penghasilan dan penggunaan tenaga pada masa akan datang. Faham tak? Agak pening sikit situ. Yang boleh saya simpulkan di sini, ia satu tenaga yang kita gunakan secara harian tapi penghasilan tenaga tersebut tak mengganggu ataupun tak memberi kesan kepada tenaga yang akan dinikmati oleh kita pada besok, pada tahun depan, pada 10 tahun lagi akan datang. Itu saya katakan seperti solar, biogas, biomass, biofuel. Ia merupakan satu tenaga yang sentiasa ada. Betul kan? Takkanlah solar tiba-tiba tak ada. Tak ada nak kiamat lah nak katakan. Biomass daripada ampas kelapa sawit. So, boleh digunakan secara berterusan. Okey, faham? Dah faham ni? So, kita akan tengok pada slide yang saya sediakan untuk konten kali ini. So, kita akan tengok slide yang pertama berkaitan dengan apakah itu pengurusan tenaga lestari. Yang dikatakan dengan pengurusan tenaga lestari ini adalah satu proses di mana melibatkan kita mengurus penggunaan tenaga di dalam satu organisasi bagi memastikan tenaga digunakan dengan cekap. Manakala yang kedua, ia akan merangkumi semua aspek penggunaan tenaga di dalam organisasi, tidak hanya melibatkan penggunaan mesin ataupun peralatan di dalam satu organisasi, tapi kita merangka bagaimana kita memastikan sesuatu operasi yang dijalankan di dalam satu organisasi ataupun satu operasi organisasi yang terbaik untuk memastikan semua individu yang terlibat di dalam organisasi tersebut dapat menggunakan tenaga dengan cekap. Faham ya? Berikut kita tengok 5 prinsip pengurusan tenaga lestari. Yang pertama, ia perlu mematuhi objektif sesuatu organisasi. Yang kedua, perlu melibatkan semua kaki tangan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kita kembangkan pengetahuan staf di dalam organisasi tersebut. Manakala yang keempat pula, kita menghasilkan satu proses penambahbaikan kerja di dalam organisasi secara berterusan. Dan yang terakhir, yang kita menggabungkan proses-proses yang ingin dilakukan dengan standard kerja yang telah tersedia di dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok 8 kelebihan ataupun kebaikan yang boleh diperolehi oleh organisasi sekira mengamalkan konsep pengurusan tenaga lestari ini. Yang pertama, dapat menghasilkan pengurusan tenaga yang sistematik. Manakala yang kedua, dapat mengurangkan kos operasi bagi penyelenggaraan peralatan di dalam organisasi tersebut. Ini disebabkan kita mengamalkan pengurusan tenaga dengan cekap dan teratur. Manakala yang ketiga, kesedaran di kalangan staf di dalam organisasi itu bagi pengurusan tenaga dan juga air dapat ditingkatkan.
Seterusnya, kita tengok yang keempat, melalui pengurusan tenaga lestari ini, pengetahuan di kalangan staf di dalam organisasi tersebut dapat dipertingkatkan. Manakala yang kelima, kita dapat menetapkan sasaran dan rangka kerja di dalam pengurusan tenaga. Manakala yang keenam, kita dapat menetapkan prosedur bagi measurement and verification. Yang ketujuh, kita dapat menyediakan laporan bagi sistem pengurusan tenaga. Dan yang terakhir, kita dapat menyokong sistem kualiti yang telah disediakan. Okey, kita akan tengok definisi dan peranan seorang pengurus tenaga ataupun energy manager. Energy manager merupakan satu individu yang diberikan kuasa oleh pihak pengurusan tertinggi untuk merangka, mengetuai, mengurus, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan pengurusan tenaga lestari di dalam sesuatu organisasi. Terdapat pelbagai struktur di dalam organisasi bagi kedudukan seorang pengurus tenaga. Untuk penerangan saya ini, saya sertakan dua contoh carta organisasi di dalam kita meletakkan posisi seseorang pengurus tenaga. Contoh yang pertama, kita boleh meletakkan kedudukan seorang pengurus tenaga ini adalah sebaris dengan pengurus-pengurus bahagian yang telah tersedia di dalam organisasi. Kita boleh letakkan dia satu level bersama dengan marketing manager, finance manager dan HR manager disebabkan peranannya mengurus, menyelia, memantau, merangka dan melakukan evaluate terhadap pengurusan tenaga di dalam organisasi tersebut. So, peranan dan fungsi dia agak besar dalam memastikan kelancaran operasi sesuatu organisasi. Selain daripada itu, kita boleh meletakkannya bersama dengan plan manufacture manager. Kita boleh letak di bawah sedikit di situ. Tapi peranan dia masih sama. Tidak kurang pun fungsi dalam melaksanakan pemantauan dalam pengurusan tenaga. Okey, tadi saya dah terangkan berkaitan dengan definisi seorang pengurus tenaga, di mana kedudukan seorang pengurus tenaga di dalam organisasi. So, kita akan tengok peranan dan kenapa pengurus tenaga ini amat diperlukan di dalam satu-satu organisasi. So, yang pertama, ia merupakan individu yang akan memberikan laporan secara terus kepada pihak pengurusan berkaitan dengan pengurusan tenaga di dalam organisasi. Seterusnya, seorang pengurus tenaga perlu mengetahui segala prosedur di dalam organisasi tersebut supaya perancangan untuk menghasilkan pengurusan tenaga ini dapat dijalankan dengan teratur dan diikuti oleh semua peringkat kaki tangan di dalam organisasi tersebut. Manakala yang ketiga, seorang pengurus tenaga ini perlu mengetahui prosedur kerja bagi semua equipment di dalam sesuatu organisasi tersebut. Yang keempat, seorang pengurus tenaga ini juga perlu mengetahui serba sedikit berkaitan dengan pengetahuan kewangan dan pengurusan. Ini adalah amat penting bagi seorang pengurus tenaga bagi merangka plan jangka panjang dan jangka pendek dalam melaksanakan perancangan pengurusan tenaga lestari ini kerana ia melibatkan kos dan ia melibatkan duit di situ bagi sesuatu organisasi. Manakala yang terakhir pula, seorang pengurus tenaga perlu mempunyai credibility dalam mengurus sesuatu organisasi dengan baik, teratur dan cekap supaya segala perancangan yang ingin dilaksanakan dapat dilakukan dengan berkesan dan lebih efisien. Okey, faham ya? Berkaitan dengan definisi, peranan dan fungsi seorang pengurus tenaga. Ini penting untuk anda tahu peranan dan fungsi bagi kita yang berada di dalam sektor tenaga hijau kerana di dalam memastikan tenaga dapat digunakan bukan setakat cekap tapi dapat digunakan dengan secara sustainable juga. Untuk seorang pengurus tenaga mengetahui satu sistem pengurusan tenaga yang digunakan secara lestari ini, terdapat 6 tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seorang pengurus tenaga bagi menyokong dan menjayakan segala perancangan yang telah dirancang. Okey, di sini saya senaraikan 6 asas tanggungjawab seorang pengurus tenaga dalam melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai seorang pengurus tenaga. Asas yang pertama adalah merangka polisi pengurusan tenaga. Asas yang kedua, mendapatkan komitmen semua pihak di dalam organisasi. Asas yang ketiga, kita menetapkan perancangan dan menyusun objektif dan sasaran dalam melaksanakan pengurusan tenaga lestari. Asas yang keempat, kita melaksanakan pelan tindakan. Asas yang kelima, kita melakukan sistem audit
di dalam organisasi bagi menyokong dan memastikan pengurusan tenaga lestari ini dapat dilaksanakan secara berterusan. Dan yang terakhir, asas yang terakhir adalah kita melakukan pemantauan dan pengawalan. Okey? Daripada enam asas ini, saya akan terangkan satu persatu dengan lebih lanjut selepas slide ini. Okey, ini bagaimana kita susun asas yang telah saya terangkan tadi di dalam tanggungjawab seorang pengurus tenaga. Asas-asas ini penting untuk memastikan perancangan dan pelaksanaan seorang pengurus tenaga itu dalam memastikan sistem pengurusan tenaga lestari ini dapat dilakukan secara berterusan, efisien dan dapat dipatuhi oleh semua peringkat kaki tangan dalam organisasi tersebut. Okey, kita tengok asas yang pertama iaitu melaksanakan polisi pengurusan tenaga. Asas yang pertama ini penting untuk memastikan segala perancangan yang telah dirangka oleh pengurus tenaga dapat dilaksanakan ataupun dapat diimplement dengan teratur dan tersusun. So, yang pertama, seorang pengurus tenaga merupakan individu yang amat penting dalam menerangkan dan memberi kesedaran berkaitan dengan polisi pengurusan tenaga di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, memberi penekanan terhadap semua individu dalam melaksanakan pengurusan tenaga lestari. Yang ketiga, sasaran penjimatan tenaga pada setiap bahagian di dalam organisasi tersebut perlu menyokong terhadap polisi penjimatan tenaga yang telah dirangka di peringkat organisasi. Manakala yang keempat, dalam menghasilkan polisi tenaga ini, pengurus tenaga perlu mencari kesepakatan dari semua pihak di dalam organisasi tersebut. Kita perlu membentangkan kepada pihak pengurusan tertinggi bagi mendapatkan persetujuan untuk kita melaksanakan polisi pengurusan tenaga yang telah dirangka sebelum ini. Manakala, yang keenam pula, seorang pengurus tenaga perlu memastikan polisi yang telah dirangka baik melibatkan aktiviti dan pelaksanaan polisi tersebut dapat difahami dan diterangkan kepada semua peringkat kaki tangan di dalam organisasi tersebut. Kita tengok asas yang kedua iaitu mendapatkan komitmen. Ini merupakan satu langkah atau proses yang agak sedikit sukar sebab melibatkan penglibatan pelbagai kaki tangan di dalam organisasi. So, bila saya kata kaki tangan, ia melibatkan manusia. So, bila melibatkan manusia, ia melibatkan ragam pelbagai jenis manusia. So, ia agak sukar dan memerlukan komitmen yang berterusan daripada seorang pengurus tenaga. So, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, seorang pengurus tenaga perlu memastikan segala perancangan dan polisi yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan dalam melaksanakan program pengurusan tenaga lestari ini dapat diambil secara serius oleh semua peringkat pekerja di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, komitmen daripada semua pihak, terutamanya pihak pengurusan tertinggi, ia perlu untuk memastikan kejayaan pelaksanaan pengurusan tenaga lestari ini. Yang ketiga, seorang pengurus tenaga perlu menyediakan satu rangka ilustrasi yang efektif dalam menyokong polisi yang telah diluluskan ini bagi menerangkan kelebihan melakukan kecekapan tenaga ini terhadap bisnes sesuatu organisasi tersebut. Untuk mendapatkan komitmen dan pelibatan semua pihak di dalam organisasi, seorang pengurus tenaga perlu melaksanakan beberapa langkah. Yang pertama, perlu melakukan perbincangan secara individu dan berkumpulan. Melalui kaedah ini, pengurus tenaga ataupun individu-individu yang terlibat dalam polisi boleh melakukan perbincangan dan pertemuan secara berkelompok, tidak melibatkan ramai individu untuk menyampaikan polisi-polisi yang telah diterapkan. Yang kedua, dengan melaksanakan kempen informasi. Kempen informasi di sini dapat dilakukan dengan hibahan secara siar raya ataupun dengan perjumpaan bulanan, boleh melakukan sedikit penerangan ataupun melakukan beberapa aktiviti sokongan lah. Langkah ketiga pula adalah satu langkah yang common dilakukan dalam pelbagai organisasi iaitu dengan kita melakukan kursus ataupun memberi latihan kepada staf di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, kita boleh melaksanakan kempen poster ataupun pengedaran brosur kepada semua pihak, terutama staf-staf di dalam organisasi berkaitan dengan peranan mereka dalam melaksanakan pengurusan tenaga ini. Selain daripada kita melaksanakan kempen poster, kita boleh melakukan kempen melukis poster, mewarna poster di kalangan staf supaya mereka sedar bahawa polisi pengurusan tenaga ini
ingin diterapkan oleh pihak organisasi dan ia merupakan satu langkah yang diambil serius oleh pihak organisasi tersebut. Asas yang ketiga pula adalah kita menetapkan perancangan, menyusun objektif dan sasaran bagi melaksanakan pengurusan tenaga ini. Kita akan tengok langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang pengurus tenaga dalam melaksanakan asas yang ketiga ini. Yang pertama, seorang pengurus tenaga perlu mengetahui segala bahagian di dalam organisasi dalam memberikan penerangan berkaitan dengan sasaran, objektif, prestasi tenaga yang konsisten dengan polisi tenaga yang telah ditetapkan. Yang kedua pula, pengurus tenaga perlu menetapkan sasaran yang realistik di dalam operasi sesuatu organisasi. Seterusnya, pengurus tenaga perlu membantu dalam menghasilkan pelan perancangan yang rapi bagi mencapai sasaran dan objektif yang telah disasarkan dalam pelaksanaan polisi tenaga. Melalui pelan perancangan yang dirangka tersebut, perlu berintegrasi terhadap beberapa perkara di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, perlu mendapat persetujuan daripada semua pihak pengurusan tertinggi yang terlibat di dalam organisasi ataupun bahagian di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, pelan perancangan yang dihasilkan perlu bersesuaian dengan objektif sesuatu bahagian di dalam organisasi tersebut. Setelah sesuatu polisi itu mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan tertinggi dan polisi yang dirangka tersebut bersesuaian dengan organisasi ataupun bahagian dalam organisasi tersebut, langkah seterusnya yang perlu diambil oleh pengurus tenaga adalah dengan memberikan tugasan tertentu terhadap individu tertentu dengan memberikan deadline supaya progres dan pelaksanaan sesuatu polisi itu dapat dilaporkan. Laporan yang telah dihasilkan ini, ia merupakan satu petunjuk terhadap tanggungjawab seseorang dalam memantau dan melaksanakan polisi yang telah dirangka ini. Dan yang terakhir, kita menyediakan sesuatu bajet dan sumber manusia. Sumber manusia sini adalah individu-individu lain yang akan menyokong polisi yang telah dirangka ini. Seterusnya, bagi asas yang keempat pula, seorang pengurus tenaga perlu melakukan beberapa perkara bagi menyokong asas yang keempat ini. Yang pertama adalah dengan menyelaras setiap jabatan ataupun bahagian di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah dengan melakukan pemantauan. Ini penting untuk memastikan segala yang telah dirancang dapat dilakukan seperti yang telah dirancang. Yang ketiga, kita perlu melakukan penyelesaian masalah sekiranya terdapat beberapa kelemahan ataupun kekurangan terhadap polisi yang telah dirangka dan diluluskan tersebut. Yang keempat, kita perlu melaksanakan beberapa aktiviti sokongan untuk memastikan setiap individu yang terlibat dalam sesuatu organisasi tersebut telah terlatih dan well known terhadap polisi yang ingin dilaksanakan. Seterusnya, pengurus tenaga perlu memastikan dan mempertimbangkan segala keperluan dan kepentingan individu di dalam organisasi tersebut bagi melaksanakan polisi tenaga yang telah dirancang. Yang terakhir, perlu melakukan mesyuarat secara berkala untuk memantau, membantu dan mengenal pasti segala masalah yang dihadapi. Seterusnya, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan polisi tenaga. Ia merupakan satu perkara yang penting untuk kita take action dengan lebih awal setiap masalah yang dihadapi supaya apabila dilaksanakan polisi ini secara berterusan untuk satu jangka masa panjang, tidak akan timbul sebarang masalah yang terlalu besar disebabkan oleh masalah-masalah kecil yang tidak diambil tindakan awal ataupun tidak dibendung daripada awal oleh pihak pengurusan. Terutamanya seorang pengurus tenaga. Seterusnya kita tengok asas kelima, iaitu kita melaksanakan sistem audit tenaga di sini. Untuk menyokong asas kelima ini, seorang pengurus tenaga perlu menghasilkan satu sistem audit dan perlu menyediakan satu pasukan audit dalaman dalam memastikan polisi yang telah dirancang ini dapat dilaksanakan secara berterusan. So, kita akan tengok kenapa pentingnya kita mewujudkan pasukan audit dalaman ini. Yang pertama, untuk memastikan prestasi pengurusan tenaga lestari ini adalah dilakukan secara
berkualiti berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah untuk memastikan standard-standard tertentu di dalam polisi telah diambil pertimbangan apabila dilaksanakan di dalam sistem. So, bila dua perkara ini telah diambil perhatian oleh pasukan audit dalaman, secara langsung polisi yang akan dilaksanakan ini dapat diimplement oleh semua pihak ataupun all level of the staff dengan baik dan berkesan tanpa sebarang kekurangan ataupun kelemahan lagi di situ. Untuk menyokong sistem audit yang telah dirangka oleh pengurus tenaga ini, seorang pengurus tenaga perlu merangka beberapa aktiviti audit yang bertujuan untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan tenaga. Pengumpulan maklumat ini adalah berdasarkan daripada laporan-laporan yang telah dihasilkan oleh pasukan audit semasa audit dilakukan. Yang ketiga, segala peralatan ataupun tools in audit system yang dilaksanakan dalam sistem audit kita ini perlu dipantau dan dikawal selia oleh pengurus tenaga untuk memastikan sistem pengurusan tenaga lestari ini dapat dipertingkatkan dan secara tak langsung kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam polisi dapat diperbaiki dengan kadar yang segera. Dah sampai asas yang terakhir. So, kita akan tengok pada asas yang terakhir iaitu pengawalan dan pemantauan. So, seorang pengurus tenaga perlu melakukan beberapa perkara, beberapa tindakan untuk melaksanakan asas yang keenam ini. Yang pertama, seorang pengurus tenaga perlu melakukan pemantauan dan penilaian terhadap prestasi tindakan yang telah diambil. Seterusnya, seorang pengurus tenaga perlu membantu dalam penghasilan monitoring tool dan prosedur kerja yang telah dihasilkan bagi memastikan semua pelaporan yang dihasilkan adalah berkesan. Ini penting untuk memastikan pengurus tenaga dapat melakukan pemantauan dan penambahbaikan terhadap polisi pengurusan tenaga yang dilaksanakan. Seorang pengurus tenaga dalam asas yang keenam ini adalah perlu memberi pelaporan secara berkala kepada pihak pengurusan tinggi berkaitan dengan outcome semasa melaksanakan polisi pengurusan tenaga ini dan perlu menyatakan segala halangan, objektif dan sasaran yang ditetapkan dalam polisi ini dapat diselesaikan. Dapat diselesaikan sini adalah segala permasalahan semasa melaksanakan polisi ini. Ini bagi memastikan polisi ini masih bersesuaian dengan objektif company dan seterusnya memastikan kepentingan dan keberkesanan polisi tenaga ini terhadap sesuatu organisasi. Okey, so saya harap anda semua dah faham berkaitan dengan peranan, tanggungjawab dan asas-asas yang perlu ada pada seorang pengurus tenaga. Okey, itu saja penerangan untuk video kali ini. So saya harap anda faham terutamanya terhadap peranan dan objektif serta asas tanggungjawab seorang pengurus tenaga. Ini kerana seorang pengurus tenaga merupakan individu yang amat penting dalam memastikan konsep sustainable energy ini dapat diteruskan dengan berkesan dan efisien dalam sesuatu organisasi tersebut. So, saya harap anda faham penerangan-penerangan saya ini. So, kepada para pelajar saya, jangan lupa scan QR code ini untuk membuktikan kehadiran anda dalam menonton video pengajaran saya untuk kali ini. Okey? So, itu saja video pengajaran saya untuk kali ini bagi Part 3. Saya harap dapat memberikan sedikit pandangan tentang kepentingan dan keperluan kita melakukan konsep pengurusan tenaga lestari dan peranan seorang pengurus tenaga. Sekiranya terdapat persoalan berkaitan dengan pengajaran saya ini, anda boleh tinggalkan soalan-soalan di komen box di bawah. Okey? Kepada para pelajar saya, jangan risau, kali ini tak ada task yang perlu anda lakukan. Maybe pada video yang akan datang, ada task-task yang perlu anda lakukan. Jadi, sebelum saya mengundurkan diri, ingin saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua, terutama pelajar-pelajar saya, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat segala maklumat-maklumat terkini berkaitan video-video pengajaran saya yang saya akan letak dalam MA channel ini. Okay? So, kita akan bertemu pada konten-konten yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.